Mangsa keganasan rumah tangga, apa yang anda perlu tahu? Hai semua, bersama saya Kurator Ain Atika. Pada hari ini kita akan mengupas tentang isu keganasan rumah tangga. Anda kena tahu bahawa keganasan rumah tangga bukanlah hanya melibatkan kecederaan fizikal semata-mata. Akta Keganasan Rumah Tangga telah menyenaraikan kes-kes ataupun situasi-situasi di mana keganasan rumah tangga boleh berlaku, iaitu yang pertamanya sebagai contoh penderaan secara fizikal, secara emosi, seksual, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa, melakukan khianat atau kerosakan atau kemusnahan terhadap harta benda mangsa atau dengan tidak jujur menggelapkan harta mangsa. Selain itu, terdapat juga situasi di mana mungkin pelaku mengugut mangsa menyebabkan mangsa takut akan keselamatan dirinya, hartanya atau pihak ketiga dan menyebabkan mangsa mengalami kesedihan. Seterusnya berhubung dengan mangsa atau pihak ketiga untuk mengaibkan mangsa, dan ini boleh juga termasuklah sekiranya kes ini melibatkan ugutan di laman media sosial dan juga sebagainya. Dan seterusnya menyebabkan penderaan psikologi kepada mangsa, menyebabkan mangsa mengalami dilusi melalui bahan-bahan tertentu tanpa kerelaan mangsa, dan sekiranya melibatkan kanak-kanak, menyebabkan kanak-kanak itu mengalami dilusi dengan menggunakan apa-apa bahan. Kena ingat, dalam banyak kes, dalam banyak situasi yang berlaku, lelaki juga boleh menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. Jadi ianya bukanlah satu perlindungan yang diberikan kepada wanita semata-mata. Jadi siapa mangsa kepada keganasan rumah tangga? Yang pertama adalah suami ataupun isteri dalam sebuah perkahwinan, bekas suami ataupun bekas isteri, orang dewasa yang tidak berkemampuan, contohnya sekiranya dalam rumah tersebut menjaga seorang anak saudara OKU ataupun ibu saudara yang memang dah tak sihat, sakit, yang tinggal sebumbung dalam rumah itu pun boleh menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. Boleh dikategorikan sebagai mangsa keganasan rumah tangga. Dan seterusnya ahli dewasa lain yang mungkin tinggal bersama di dalam rumah tersebut juga. Sebagai contoh, ibu ataupun ayah kepada si pelaku ataupun mangsa ataupun anak yang telah dewasa. Jadi apa yang mangsa boleh lakukan sekiranya berada dalam situasi ini? Anda boleh mendapatkan pertolongan daripada pelbagai pihak. Yang pertamanya sebagai contoh daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekiranya perlu, pihak JKM juga boleh membantu anda untuk mendapatkan tempat perlindungan sementara, menyediakan khidmat nasihat, bimbingan dan juga kaunseling. Sekiranya anda dalam keadaan panik ataupun cemas, tidak tahu nak ke mana, anda boleh pergi ke Pusat Khidmat Bersepadu One Stop Crisis Center yang ditempatkan di hospital, di mana di sini mangsa akan dibantu untuk mendapatkan rawatan kecemasan dan juga pemeriksaan keadaan tubuh badan dan sebagainya, terutama sekali jika melibatkan penderaan secara fizikal. Di sini juga pihak hospital dan juga pihak di sana akan membantu anda untuk membuat laporan polis. Dan yang seterusnya sudah tentu anda juga boleh pergi ke mana balai-balai polis yang terdekat untuk membuat laporan polis. Jadi apakah perintah ataupun perlindungan yang disediakan oleh Akta Keganasan Rumah Tangga? Sekiranya anda adalah mangsa kepada keganasan rumah tangga dan cuba untuk mendapatkan pertolongan dan sebagainya, terdapat beberapa perintah ataupun perlindungan yang telah pun disediakan oleh Akta Keganasan Rumah Tangga. Sebagai contoh, yang pertamanya perintah kecemasan yang boleh dikeluarkan oleh pihak JKM dengan tempoh selama 7 hari. Perintah perlindungan sementara yang dikeluarkan oleh mahkamah yang dikeluarkan dalam tempoh siasatan kes. Dan yang seterusnya perintah perlindungan yang juga dikeluarkan oleh mahkamah semasa kes sedang berjalan.
Dan Akta Keganasan Rumah Tangga ini juga hendaklah dibaca bersama kanun kesiksaan ataupun akta-akta kesalahan lain yang berkaitan dengan kesalahan keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, sekiranya terdapat pukul, dera, rogol, liwat dan sebagainya, ini adalah kesalahan-kesalahan yang disenaraikan dalam akta-akta yang lain yang dibaca bersama dengan Akta Keganasan Rumah Tangga. Dan adakah hanya mangsa yang boleh membuat laporan polis? Jawapannya tidak. Sekiranya anda mempunyai maklumat ataupun pengetahuan keluarga, jiran ataupun rakan-rakan berada dalam situasi menjadi mangsa keganasan rumah tangga tetapi mereka tidak tahu nak buat apa, anda boleh nasihatkan mereka untuk membuat laporan polis ataupun anda sendiri boleh bantu mereka untuk buat laporan polis. Dan ingat, keganasan rumah tangga bukanlah satu isu tabu, bukanlah satu isu yang boleh dikategorikan sebagai menjaga tepi kain orang sahaja semata-mata, tetapi kerana ianya melibatkan nyawa, melibatkan keselamatan emosi, fizikal dan juga mental mangsa. Jadi kita wajib dan juga wajar membantu mereka. Itu sahaja untuk segmen pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen Tanya Peguam yang akan datang untuk siri-siri dan juga topik-topik yang seterusnya. Terima kasih.